Menurut sejarah lah, negeri Melaka ni memang satu negeri yang berpaksikan kepada pemerintahan Islam. Sehingga kan di negeri Melaka, set undang-undang perundangan Islam tu memang dah ada. In fact, Malaysia pun tak ada lagi. Ketika itu, pada abad ke-16, pada abad ke-17, Melaka dah ada satu set undang-undang. Pertama, ada Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni akan mengawal selalah peraturan dari segi gaya hidup di kawasan darat, di kawasan dari segi perdagangan dan sebagainya. Kalau hari inilah kita kata kalau kita nak pergi laut, kita bebas, kita boleh buat apa-apa. Contoh kalau ada orang nak minum arak, pergi atas laut, tak ada siapa boleh kawal. Tapi di Melaka, betapa hebatnya pemerintahan Kesultanan Melaka pada ketika itu, mereka dah ada satu set untuk mengawal selia bukan saja di darat tetapi juga di laut. Jadi orang Melaka yang ditadbir oleh Empire Melaka, kalau orang kata pergi belayar, mereka masih tertakluk kepada undang-undang laut Melaka, berpaksikan, berkiblatkan kepada Quran dan Sunnah. Itu adalah kehebatan Empire Melayu Melaka pada ketika itu. Pada hari ini, kita ada undang-undang laut antarabangsa yang mengawal selia dari segi perkapalan, daripada segi hasil laut. Hari ini ada undang-undang laut antarabangsa, tapi Kerajaan Melayu Melaka dah buat undang-undang laut Melaka tu ratusan tahun lebih awal. Jadi sebenarnya Melaka sampai Mekah ni bukan orang Melayu yang kita yang mempropagandakan perkataan tu. Islamnya Melaka itu telah ditulis ataupun telah direkodkan sendiri oleh penulis berbangsa Portugis, iaitu Tom Pires. Tom Pires di dalam buku Summa Oriental mengatakan they made the famous fortress in the place where it now is on the site of the Great Mosque. Jadi perenggan yang mengatakan bahawa fortress itu adalah merujuk kepada Kota Formosa. Kota Formosa ni pada hari ini memang kita nampak sebahagian, iaitu pintu Fort di Santiago. Itu adalah sebahagian kecil saja, tak sampai 5% daripada keseluruhan Kota Formosa yang pada ratusan tahun dulu besar sangat dan kemudian telah dirobohkan. Merujuk kepada buku Summa Oriental, kubu fortress yang dimaksudkan iaitu Kota Formosa telah pun dibina di atas Masjid Agung, The Great Mosque. Maksudnya pada hari ini simbol Islam pada ketika itu ada, tapi di Melaka pada hari ini tak ada. Dan begitu juga di Istana Melaka. Jadi pada hari ini Kota Formosa itu sendiri sebenarnya telah ditubuhkan menggunakan batu-batu daripada hasil runtuhan The Great Mosque itu. Tapi sayanglah, pada hari ini kalau kita tengok Kota Melaka, Bandar Melaka yang pada hari ini kita melancong, sebenarnya sebagai orang Malaysia, sebagai anak Melayu, sebenarnya kita patut rasa sedih. Tak salah untuk kita menghargai, untuk kita mengiktiraf monumen sejarah Formosa, State House dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita kena sedih sebenarnya. Mana sebenarnya monumen Melaka, monumen Islam Melaka? Takkan tak ada langsung. Kita sedia maklumlah, orang kata negeri serambi Mekah yang ada pada hari ini di Malaysia, yang kita sangat sinonim, pertama Kelantan, yang kedua Terengganu. Okey, jadi orang Kelantan ni kita nampaklah daripada segi banyak sekolah-sekolah pondok, dia banyak orang kata mencambahkan nilai-nilai agama tu. Yes, kita tak menafikan lah Serambi Mekah, dan juga di Terengganu daripada segi ialah batu bersurat Terengganu tu sendiri ada, and then banyaklah dia lebih kurang sama lah orang Kelantan dan Terengganu ni, lebih kurang sama je dia punya sosio budaya kehidupan mereka kan. Jadi sekarang orang kata negeri Serambi Mekah di Malaysia adalah di Kelantan dan juga Terengganu. Saya harap para pemimpin kita, ahli politik kita dapat memperjuangkan semula isu ini untuk kita iktiraf balik kegemilangan Melayu Melaka itu adalah Melaka adalah sebahagian yang menjadikan Serambi Mekah. Melaka ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Perang Salib sebenarnya. Okay, jadi pada tahun 1492, kerajaan Kristian berjaya menjatuhkan kerajaan Andalusia, iaitu kerajaan Islam di Sepanyol, 1492. Dan bila Melaka jatuh? Melaka jatuh pada tahun 1511, hanya 10 tahun saja selepas Andalusia jatuh. Jadi perkara ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa ada perkaitan di antara Andalusia dan juga di Melaka. Dan kalau orang barat, Portugis pada ketika itu menyerang Melaka yang jauh di ufuk timur, terlampau jauh tau. Maksudnya Melaka pada ketika itu sama kekuatannya dengan Andalusia. Dan jika kita dengar pada hari Andalusia itu adalah satu tamadun yang hebat, tamadun yang gah, begitu juga Melaka. Cuma kita sendiri orang Melayu pada hari ini tak tahu kegemilangannya sebab sejarah kita telah pun dibutakan.